Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Waqiyuddin bin Muhammad Ridwan. Nombor metrik 049859. InsyaAllah kumpulan kami akan membentangkan tajuk kedudukan perawat lelaki dalam pengendalian kelahiran menurut syarak. Sebelum kita pergi kepada tajuk, marilah kita kenal dulu apa yang dimaksudkan dengan kelahiran. Kelahiran anak atau bersalin ialah proses pada akhir kehamilan, iaitu janin keluar daripada rahim ibu. Kebanyakan wanita yang berpotensi hamil adalah sihat. Mereka dijangka dapat mengandung dan bersalin tanpa adanya komplikasi serta melahirkan bayi yang sihat. Statistik kelahiran di Malaysia ialah sebanyak 116,434. Ini merupakan kelahiran yang direkodkan di negara kita pada suku ketiga tahun 2020. Selain itu, indeks jurang gender Malaysia pula menunjukkan 15.7 juta penduduk di Malaysia adalah wanita berbanding jumlah keseluruhannya 32.5 juta penduduk pada tahun lalu. Saya rasa itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu Islam merupakan agama yang mengamalkan sikap toleransi dalam syariatnya. Mengamalkan sikap toleransi ini supaya matlamat ataupun kehendak agama itu dapat dicapai tidak daripada aspek agama ibadah ataupun dua perkara yang ingin dicapai dalam persyariatan suatu hukum itu adalah dengan membawa maslahat kepada manusia dan mengangkat sebarang keburukan, kerosakan daripada manusia. Justru kaedah yang menetapkan kepada darat yang mengharuskan kepada perkara halal itu menjadi salah satu pendekatan menunjukkan sikap toleransi tersebut. Tetapi jika terdapat satu kejahan daripada melakukan sesuatu itu kerana perkara itu membawa kepada kerosakan ataupun keburukan. Tetapi apabila dalam keadaan yang terdesak ataupun darurat serta menyebabkan kemuratan yang lebih besar, maka hukum asal tegahan tadi itu hilang dan pengecualian itu diberikan untuk dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imamuddin bin Abdul Aziz. Nombor metrik 00771. Hari ini saya akan membentangkan tentang bahagian isi. Pertama, iaitu dalil kewajipan menjaga aurat. Surah Al-Ahzab ayat ke-59, iaitu tentang tuntutan melabuhkan pakaian bagi menutup seluruh bahagian tubuh. Terusnya berkenaan dengan hadis teguran Nabi kepada Asma binti Abu Bakar, yakni hadisnya wanita yang sudah balik maka tidak boleh menampakkan anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Adapun pandangan ulama, Az-Zuhaili mengatakan bahawa lelaki tidak boleh melihat aurat wanita di sisi hukum syarak walau bagaimanapun sekiranya ada darurat atau hajah, iaitu keperluan yang mendesak, maka diharuskan. Adapun sekiranya kalau tidak boleh terpaksa, kalau tak lihat maka akan mendatangkan kesukaran, haraj. Begitu juga Al-Qari dan juga Al-Taibi yang mana membenarkan lelaki ajnabi melihat aurat wanita untuk rawatan dan darurat. Seterusnya, fatwa berkaitan. Fatwa Majma' Fiqh Islami yang pertama. Hukum asal pengendalian kehamilan ini mesti dilakukan oleh perawat wanita Islam. Sesunan keutamaan perawat, yang pertama, mesti mencari perawat wanita Islam. Kedua, perawat perempuan kafir. Yang ketiga, perawat lelaki Islam. Yang keempat, perawat lelaki kafir. Ini turutannya. Kita harus ikut. Yang seterusnya adalah fatwa negara Mesir. Haram aurat wanita itu terdedah kepada ajnabi, melainkan ianya menjadi keperluan dan juga darurat. Pendedahan aurat terbatas pada yang diperlukan sahaja. Dan kedua ialah wajib pesakit wanita mendapatkan perawat wanita. Sekiranya tiada, maka diharuskan untuk mendapatkan khidmat perawat lelaki. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan meneruskan pembentangan berkenaan pandangan daripada pakar perubatan dan mufti. Daripada Dr. Muhammad Naim Abdul Razak, dia mengatakan bahawa orang ramai tidak seharusnya bersifat negatif kerana kerjaya doktor adalah profesional. Fokus mereka adalah untuk menyelamatkan nyawa pesakit. Manakala pandangan daripada mufti wilayah persekutuan pada masa itu, iaitu Dr. Zulkifli Al-Bakri, keutamaan perubatan yang melibatkan aurat wanita, iaitu yang pertama doktor perempuan Muslim, yang kedua doktor perempuan bukan Muslim, yang ketiga doktor lelaki Muslim, dan yang terakhir doktor lelaki bukan Muslim. Dan bila itu menyatakan bahawa dilarang untuk menyingkap aurat pesakit perempuan di hadapan doktor lelaki tanpa keperluan yang mendesak, walaupun doktor tersebut adalah doktor lelaki yang pakar. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan menyampaikan beberapa cadangan yang dapat diberikan untuk menyelesaikan isu perawat lelaki dalam pengendalian kelahiran. Yang pertama, menyediakan pakaian khas bagi wanita yang ingin bersalin
supaya dapat menutup bahagian aurat yang tidak perlu didedahkan dalam proses kelahiran. Yang kedua, menggalakkan para wanita untuk menceburi bidang obstetrik dan ginekologi untuk meramaikan para wanita dalam bidang ini. Mungkin pihak Kementerian Pengajian Tinggi dapat memberi satu galakan kepada para wanita untuk menceburi bidang ini. Yang ketiga, menyediakan buku panduan pengendalian prosedur maternity ke atas wanita Islam. Hal ini supaya para wanita dapat memahami cara-cara pengendalian kelahiran menurut syariat Islam. Dan yang terakhir, menubuhkan jawatan kuasa penilai untuk pengendalian kelahiran yang patuh syariah. Jawatan kuasa ini boleh terdiri daripada para mufti dan juga pakar-pakar perubatan. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sekarang bahagian rumusan. Yang pertama, para fuqaha bersepakat mengharuskan seorang lelaki melihat dan menyentuh wanita untuk tujuan perubatan. Sebagaimana diharuskan melihat aurat ketika merawat, maka rukhsah yang sama diberikan dalam persoalan menyentuh aurat dengan batasan tertentu dan dengan ditemani mahram atau suami, dan perlu mendahulukan doktor wanita untuk merawat. Yang kedua, keperluan sekiranya pesakit adalah seorang wanita, keutamaan hendaklah diberikan terlebih dahulu kepada yang pertama doktor wanita muslimah, kemudian doktor wanita kafir, kemudian doktor lelaki muslim, dan akhir sekali barulah doktor lelaki kafir. Hal ini keadaan terpaksa melihat aurat daripada jantina yang sama adalah lebih selamat. Yang akhir sekali, pengawalan dan penjagaan aurat adalah amat penting, tetapi dalam keadaan tertentu. Jika sesama jantina sekalipun bukan Islam, maka ianya adalah harus, dengan syarat tidak membawa fitnah dan menjatuhkan maruah orang lain.